sesuatu benda yang mana kita duk cari tiap-tiap malam di masjid ni, tuan-tuan sekalian, adalah untuk akhirnya sekali mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai suami, kita nak redha Allah. Kita sebagai isteri, kita nak redha Allah. Malam ni kita sebagai anak, kita nak redha Allah. Kita sebagai abang, kita nak redha Allah. Kita pemimpin, kita nak redha Allah. Kita rakyat, kita nak redha Allah. Maka tujuan kita datang, kita nak dengar apa yang Nabi bagi tahu. Lebih khusus pada malam ni, sebagai seorang isteri, kami nak redha Allah, nak duduk dalam nikmat selama-lamanya, nak lihat wajah Allah di hari akhirat dalam syurga, dan nak duduk di sisi Nabi SAW. Apa yang Nabi bagi tahu, kami selaku isteri-isteri. Saya macam nak buat cadangan orang perempuan main depan, kan? Ataupun orang duduk sebelah ke, kan? Tapi tak apa, nampak tengah ni, no? Saya pun besar juga, nampak lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan statistik, kalau dalam dunia Islam 15 minit ada seorang yang akan bercerai di dalam muka bumi ni. Setiap 15 minit. Kalau 20 tahun yang lalu, cerai ni jarang. Walaupun majlis kenuri dulu tak ada orang menyanyi. Majlis kenuri dulu bersanding tak sampai RM3,000 nak buat apa nama ni, pentas tu. Majlis kenuri 20 tahun dulu tak ada fotografer, RM1,500. Abu Khadijah ambil berapa tau kalau berkahwin, kan? Tetapi kebanyakan majlis ataupun pasangan-pasangan dahulu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kekal sampai akhir hayat. Semakin dekat dengan akhir dan kebinasaan bumi ni, makin banyak pasangan-pasangan yang bercerai, sama ada diceraikan oleh suami yang tidak bertanggungjawab ataupun tiap-tiap hari isteri yang minta. Seperti mana yang kita duk tengok hari ni, sekian, failkan cerai. Maka wanita-wanita yang tidak takutkan Allah, wanita-wanita yang tak belajar hukum hakam, mereka mudah untuk sebut, mereka mudah untuk pergi mahkamah. Hari ni boleh lawan, kami nak minta cerai, duduk di tangan kami dah hari ni. Kalau dulu suami saja, suasana hari ni, isteri kata kami pun dah boleh minta bila-bila masa saja untuk kami berpisah dengan suami. Di Malaysia 2007, sepanjang setahun sebanyak 20,000 lebih kurang kes cerai. Sehari tak banyak lah, dalam lebih kurang 55 saja. Sehari 55 di tempat kita. Dengan sebab itu, tanpa buang masa, saya pun dengar tak saat 20 minit saja, maka saya nak mulakan. Ada 8 perkara yang digariskan di dalam agama ini, apa yang perlu dilakukan oleh suami, oleh seorang isteri terhadap suaminya. Kalau tak buat, ketika itu dia menjadi seorang isteri yang nusyuz, yang derhaka kepada suaminya. Yang pertama ialah ketaatan kepada suaminya selama mana yang diarahkan itu bukanlah perkara yang maksiat. Yang ni kaedah. Ibu-ibu yang ada di belakang, kakak-kakak yang ada di belakang yang sudah pun bergelar isteri, apa sahaja suami suruh, kaedah dia, selama mana tidak melanggar syarak, maka wajiblah ke atas isteri itu untuk mentaati suaminya. Kalau suami dia minta benda tak masuk akal, 3,5 nak nasi goreng Cina, dia gerak ni, awak bang buat nasi goreng Cina tu kurang garam, susun timun tepi. Kan hari ni punya gila sikit kan.
Kita mangkit ni fikir, yang ni langgang arahan agama tak? Permintaan suami kita waktu tu, kita nak timbang sebagai seorang isteri macam mana? Kita timbang arahan itu adakah langgang arahan agama ataupun tidak, bercanggah dengan arahan Allah ataupun tidak. Selama mana tak bercanggah, mangkit buat. Oh, sedap kat lepa ustaz. Ayat tu mesti keluar lah. Oh, macam raja dengar ustaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni bukan kita nak angkat suami untuk jadi raja, akan tapi malam ni kita nak bagi tahu bagaimana adilnya Islam ini. Apabila ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Ya Rasulullah, bagi orang perempuan, siapakah orang yang paling dia kena hormat, yang paling besar tanggungjawab? Nabi kata zaujuha, suaminya. Kemudian kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Bagi satu orang laki-laki, siapa yang paling dia berhak untuk hormat dan bagi tanggungjawab? Maka Nabi jawab, ummuhu, ibunya. Ada tak? Hak duduk depan saya ni semua laki-laki. Manusia nombor satu yang paling kita sayang, yang paling kita bagi tanggungjawab kita, yang paling kita lebihkan adalah ibu, iaitulah seorang perempuan kita. Dan wanita yang duduk di belakang, Nabi kata orang perempuan pula, manusia yang paling dia kena taat, yang paling dia kena ikut cakap ialah suaminya. Sama. Adil Islam. Maka yang pertama yang selalu Nabi ulang ialah ketaatan kepada suami selama mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali suami minta juga benda-benda yang mudarat, yang tu juga tak boleh untuk turut. Saja. Dia duduk di sini nama apa? Masjid Timah kawasan apa ni? Perai. Duduk Perai. Pukul 12 tengah malam, dia kata aku nak hampir berjalan kaki beli cendol kat Jam Besar Sungai Tani. Kita pun mengkit-mengkit tengok 12.30. Ustaz kata lagi tak langgar syarak dan tak mudarat. Hak ni kalau nak berjalan kaki pergi sana, mudarat nah. Tak payah ikut. Mudarat. Dia suruh jalan kaki 12.30 malam. Dengan keadaan yang tak aman di negara kita ni. Jadi satu hari seorang wanita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia tak puas hati dengan kelebihan yang Allah duk sebut banyak kepada orang lelaki-lelaki, yang Rasulullah duk sebut banyak kepada orang lelaki-lelaki. Ada zaman Nabi. Maka orang perempuan pun mesyuarat di parlimen perempuan waktu tu. Sahabiyat ni, sahabat-sahabat Nabi yang wanita, sahabiyat, termasuklah beberapa orang ummul mukminin. Termasuk beberapa orang ummul mukminin, isteri Nabi duduk dalam tu mesyuarat, orang perempuan semua. Lajnah muslimah. Mereka mesyuarat, mereka kata kita tak perhati. Orang lelaki-lelaki ni duk nampak lebih. Oh, benda yang paling besar sekali dalam hidup ni adalah jihad, dan jihad hanya orang lelaki-lelaki. Orang perempuan dia nak berkena bagi ketaatan dia yang paling nombor satu, yang paling utama lelaki-lelaki. Mereka duk senarai. Hak lain pun duk. Orang perempuan bila mesyuarat semua cakap. Dia tak diam seorang aja. Hak ni cakap, hak ni cakap. Contohlah tu tambah. Hak tu hak yang kita tengok lah. Kan? Bila cakap apa semua, lepas lantik lah ni, kita lantik seorang pergi jumpa Rasulullah, bagi tahu benda ni, cuba tanya Nabi. Ya Rasulullah, orang lelaki-lelaki boleh sekian, kami ni dapat apa? Maka mereka pun pilih satu orang wanita yang paling cerdik di kalangan mereka, yang paling fasih bercakap. Namanya Asma bintu Yazid. Dia pun pergi jumpa Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan Al-Imam At-Tabarani. Sampai di rumah, dia kata, ya Rasulullah,
ana wafidatun nisa'i ilaiki. Saya duta wanita kepada kamu. Wakil lah. Maksudnya mereka dah mesyuarat sebelum tu, dah bincang apa dia masalah dia. Walaupun mereka nak pergi mengadu kepada Nabi, tetapi aduan itu tetap juga berkaitan dengan perkara akhirat mereka. Bukanlah yang mereka nak adukan itu ialah hak wanita ditindas, tidak. Nampak tuan, beza. Sekejap kita duk ingat, sama macam kami Ustaz. Kan, kami tidak diberikan hak seperti lelaki macam hari inilah, orang yang memperjuangkan kesamarataan hak di antara lelaki dan perempuan. Maka mangkitlah wakil-wakil perempuan ni pergi jumpa, nak minta juga supaya dikanunkan hak itu sama rata. Bezanya wanita kita dengan wanita pada zaman Nabi SAW, apa yang mereka pergi mengadu ke Nabi adalah juga benda akhirat. Ya Rasulullah, saya duta kepada semua muslimah yang ada di Madinah ni. Kami berbincang dan kami mendapati seolah-olah laki-laki ni ada kelebihan yang tak ada pada perempuan. Ya Rasulullah, orang lelaki boleh pergi jihad, lepas jihad mati syahid. Mati syahid, sakit pun tak rasa, kemudian roh dia sudah boleh terbang di dalam syurga. Ya Rasulullah, orang perempuan buat apa? Pasal apa kami tak boleh dapat kelebihan mati syahid seperti yang orang lelaki-lelaki dapat? Nampak cara fikir orang perempuan zaman Nabi? Tak sama. Rupanya yang mereka risaukan itu ialah kelebihan yang mereka tak boleh dapat, yang orang lelaki boleh dapat, iaitulah mati syahid. Ya Rasulullah, kami orang perempuan ni dapat apa? Tiap-tiap tahun 2 kali, 3 kali Nabi akan bawa para sahabat yang lelaki-lelaki keluar berjuang fi sabilillah, balik apa semua mati syahid. Nabi pun jawab, abliri man laqiti minan nisa. Bagi tahu pada semua wanita yang kamu jumpa selepas ini, anna ta'ataz zauj, bahwasanya mentaati suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan juga melakukan kesemua hak-hak suami, ya'dilu dhalik, sama macam pahala mati syahid kepada seorang lelaki. Nabi kata ya'dilu, sama. Nabi kata Rasulullah tuan-tuan, dia yang bawa berita tu. Nabi yang bagi tahu tujuan hidup, Nabi yang bagi tahu tiap-tiap isteri yang menjalankan hak seorang suami, yang memberikan hak seorang suami, yang melakukan tanggungjawab kepada suaminya, ya'dilu dhalik, sama macam suami-suami lelaki-lelaki yang keluar dan mendapat syahid fi sabilillah. Kalaulah aku boleh arahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, kata Nabi, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, nescaya aku akan mengarahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Besar ke kecil tuan ni? Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Besar. Nabi kata kalau boleh untuk aku arahkan seseorang sujud kepada seseorang, la amartu, aku akan arahkan orang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Bukan sujud ibadah, sujud ihtiram, sujud menghormati. Allah mentakdirkan kepada orang laki-laki dalam kehidupannya untuk dia memberikan keseluruhan ataupun kebanyakan penghormatannya kepada seorang perempuan, iaitu ibunya. Dan orang perempuan juga kena ingat, Allah telah mentakdirkan ke dalam hidup seorang wanita, iaitulah isteri, untuk memberikan ketaatan dan keseluruhan kehidupannya kepada suaminya. Dan Nabi sebut lagi dalam ketaatan ni, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana wanita yang tidur dalam keadaan suaminya redha kepadanya, dakhalatil jannah, dia masuk syurga. Mati masuk syurga. Orang laki-laki ni paling besar tuan-tuan kalau nak tidur ialah
Try buat. Telefon mak atau ayah yang masih hidup, tanya mak reda tak kat cik? Oh, rasa waktu tu tuan, rasa waktu tu orang lelaki-lelaki. Ini rahsia. Rahsia untuk bahagia hati ni. Bahagia lepas tu macam tak ada masalah. Ada Tuhan uji tapi tak rasa ringan. Masalah duit tak ada, masalah keluarga tak ada, masalah iaitu apabila setiap hari dia telefon untuk minta redha ibunya. Sama macam orang perempuan, apabila setiap hari salam dengan suami sebelum tidur, abang redha tak dengan mak? Kalau suami dia kata redha, dia boleh rasa waktu tu juga betapa Allah membersih dan meluaskan hatinya. Janji Nabi bukan janji saya, janji Rasulullah. Laki orang takdir, Allah takdirkan kepada ibunya. Ibu yang paling bisa sekali. Ibu. Minta suruh ibu lafaz. Ibu lafaz redha itu. Orang perempuan minta suami lafaz redha itu. Bahagia hidup dia. InsyaAllah.